Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal. Okay, so hari ni kita sambung pembelajaran kita pasal jena khas. Okay, jena khas ini, apa dia jena khas? Jena khas yang terdiri daripada jena belian, jena jualan, jena pulangan belian, jena pulangan jualan, jena penerimaan tunai, jena pembayaran tunai. Okey. Jena belian ini untuk rekod belian barang niaga secara kredit, secara hutang. Okey. Jena jualan, okey, JJ. Kalau jena belian JB, jena jualan JJ, iaitu jena jualan merekod jualan barang niaga secara kredit juga. Secara hutang. Maknanya kalau jualan menggunakan duit tunai, kita terus ke buku tunai. Kalau kita jual, orang tak bayar lagi. Kita masukkan dia dalam jena jualan. Jena pulangan belian adalah jena khas juga, iaitu rekod pulangan barang niaga kepada pembekal. Contohnya kita beli barang salah harga ataupun salah saiz, salah lah ataupun rosak, kita pulang balik kepada pembekal. So semua itu akan direkod dalam jena pulangan belian, JPB. Okay, short form Jena pulangan jualan merekod pulangan barang niaga kepada pelanggan, iaitu kita dah jual ke dia, lepas tu barang yang kita jual tu mungkin rosak, salah jenama, salah saiz, jadi dia hantar balik oleh pelanggan. Jadi semua itu akan direkod dalam jena pulangan jualan, JPJ. Jena penerimaan tunai pula, rekod semua penerimaan tunai ataupun penerimaan cek perniagaan. Jena pembayaran tunai, rekod semua pembayaran tunai atau cek perniagaan. So ini adalah jena-jena khas. Jena am kita belajar dah hari tu kan. So ini jena-jena khas dia. So contoh soalan dia macam ni. Dia bagi kita dokumen. Dia bagi kita dokumen. Kita dah kena pasti dokumen sebelum ni kan. Kita belajar dah dokumen sebelum ni. Betul tak? So hari ni kita tengok, kalau kita terima dokumen ni, apa kita nak buat? Jena apa yang kita kena catat? Okey, yang pertama kita kena mahir. Yang pertama kita kena tahu kita nama kedai kita apa. Dokumen-dokumen yang diterima oleh perniagaan Perabot Yunus. Jadi kita punya perniagaan yang pertama kita kena tahu. Nama perniagaan kita adalah Perniagaan Yunus. Okey. Step pertama, kita kena tahu nama perniagaan kita. Step yang kedua, okey, dengar tempat ni bahagian ke atas ini, saya panggil dia atas atau bawah. Maknanya kalau atas, saya sebut atas, dia duduk dekat pembekal Rozana. Jika nama kita duduk ke atas ni, kita adalah penjual. Okey, boleh? Jika nama kita duduk kepada dekat bawah ini, kita adalah pembeli. Boleh? Saya ulang lagi sekali. Jika nama kita duduk dekat pembekal Rozana, ini bahagian atas ini, ia adalah penjual. Jika nama kita duduk bawah ni, kita adalah sebagai pembeli. Boleh? Okey, yang kedua, invoice. Invoice sama ada dia akan dicatat dalam jena belian, jena jualan ataupun jena am. Okey. Yang pertama kita kena tahu, okey, sekarang ni invoice. Invoice sama ada kita kena tengok dekat butiran ni. Adakah butiran barang yang kita beli ni, adakah dia barang niaga? Dia ada kaitan tak dengan nama kedai ni? Kalau ada kaitan, itu adalah itu adalah barang niaga. Bila barang niaga, sama ada jena belian ataupun jena jualan. Jadi kalau sekarang ni kita nak kata jena belian ke jena jualan, kita cari nama kita. Perabot Yunus. Dia duduk atas ke duduk bawah? Dia duduk bawah. Bawah sebagai pembeli. Jadi kita tahulah ini adalah JB. Sebab apa JB? Jena belian. Sebab apa? Yang pertama, nama kita duduk bawah. Kita sebagai pembeli. Yang kedua, kita ada invoice. Invoice maksudnya hutang. Sama ada jual ataupun beli secara kredit. Tapi sekarang ni kita beli.
sebab nama kita duduk bawah. Yang ketiga, barang yang kita beli itu adalah barang niaga. So, tempatnya adalah di JB, jurnal belian. Kita tak catat dekat jurnal jualan sebab nama kita duduk duduk bawah, kan? Nama kita sebagai pembeli. Kita catat JB. Okey, yang kedua sama juga, dokumen 2, kita terima invoice. Okey. Invoice sama ada dia jurnal jualan ataupun jurnal am ataupun jurnal belian. Jurnal am, apabila jurnal am, kalau jurnal am, apa butera barang niaga kita ni bukan barang niaga. Itu maksud jurnal am. Maksud dia, katakanlah dia jual perabot tapi dia beli alat tulis. Jadi itu bukan barang niaga. Semua tu kita akan catat dalam jurnal am. Tapi sekarang ni buteran dia jelas. Buteran dia jelas, dia adalah barang niaga. Itu berkaitan dengan perabot. Kan nama kedai kita kan perabot. So jelaslah ini adalah barang niaga. Confirm. Itu yang kedua, cari nama kita. Nama kita duduk atas ke duduk bawah? Duduk bawah sebagai pembeli. Sekali lagi kita tulis apa kat sini? Ya, pandai. JB. Sebab apa JB? Ada 3 sebab. Yang pertama, nama kita duduk bawah. Yang kedua, dia beli barang niaga. Yang ketiga, invoice. Bila invoice dia pilih JB ke JJ. Kadang-kadang dia jadi juga JA sebab dia beli bukan barang niaga. Okay, next. Dapat nota kredit. Nota kredit. Bila nota kredit sama ada jurnal pulangan belian ataupun jurnal pulangan jualan. JPB ataupun JPJ. Tengok nama kita. Duduk atas, duduk bawah. Duduk bawah. Bila duduk bawah, kita sebagai pembeli. Jadi JPJ ke JPB? Berkaitan belian lah. JPB. Jurnal pulangan belian. Kita dah pulangkan barang yang kita beli kepada pembekal. Boleh? Yang ketiga, yang seterusnya, dokumen yang last, yang keempat kan? Okey, yang keempat ni. Oh, ni soalan lain. Okey. Yang keempat ini ialah invoice lagi. Nampak tak? Kita dapat invoice lagi. Kita dapat invoice lagi. Cuba cari nama kita lah. Nama kita duduk bawah. So, kita sebagai pembeli. Barang niaga. Adakah dia barang niaga? Tengoklah sini. Adakah dia barang niaga? Kalau dia barang niaga, betul lah. So, pilih JPJ ke, JB ke JJ. Sebab invoice. Nama kita duduk bawah. JB. Pandai. JB. Nama kita duduk bawah. JB lah. Kita kena tulis JB. Mana dah? JB. Oh, tak nampak. Kena tulis mana ya? Kena tulis sini kot. J. Tak nampak juga. Di sini, di mana ya? Sini tulis tak JB? Boleh tak tulis JB sini? Tu JB. Kenapa JB? Kenapa jurnal belian? Ada 3 dalil. Yang pertama, invoice. Yang kedua, nama kedai kita duduk bawah, kan? Lepas tu barang niaga yang kita beli. So, dia adalah jurnal belian. So, kita bukalah jurnal apa yang kita perlu buka. Jurnal khas apa yang kita perlu buka sekarang. Iaitu jurnal apa? Jurnal sekejap ya. Jurnal 2 jurnal. Jurnal apa ya? JB, jurnal belian. Jurnal belian. Okay, jurnal belian. Okay, kita kisah ni atas sikit. Tu dia.
Okey, jurnal apa kita kena buka? Jurnal belian. Kita bukalah jurnal belian. Tarikhnya, macam mana tarikh saya ajar? Tarikh dia tahun dulu. Dokumen 1. Dokumen 1 tahun 2020. Kan? Bulan Oktober. Okey, diterima lah. Ya, diterima untuk short form. Okey, Oktober 2. Alamak. Macam mana tu? Oktober 2. Okey. Butir ini, ingat baik-baik dengar saya kata ya, butir ini adalah nama selain nama kedai kita. Sebab jurnal belian ni adalah suatu jurnal yang menyenaraikan nama-nama akaun belum bayar. Kita beli dengan orang secara hutang, kita akan kumpul dalam jurnal belian. Jadi kita akan tulis butiran ini adalah nama, bukan nama kedai kita. Okey, dokumen 1. Nama selain daripada kedai kita. Siapa? Ya, pandai. Pembekal Rozana. Folio adalah rujukan untuk dari ledger sebelum ini. Okey, abaikan. Nombor dokumen, tengok dokumen 1, mana nombor dia? Ni, nombor atas ni. Ini adalah nombor dokumen. Ini adalah nombor dokumen. Okey, so kita tulislah M2109. Jumlah yang kita berhutang dengan dia ialah berapa? 688,000. Habis untuk dokumen pada 2 hari bulan. 2 hari bulan. Ada masalah? Habis dokumen 1. Dah catat, settle. Dokumen 2, kita tulis JB juga. Kan? Oktober berapa? Oktober dah tak perlu tulis dah. Kita tulis terus pada tarikh dia. Oktober? Ya, 4. Oktober 4. Nama selain nama kita. Nama selain pada nama kita. Apa? Syarikat Perabot Northern. Bukan Natang tu, Northern. Okey. Perabot Northern. Okey, folio abaikan. Kita tak ada folio. Okey. Jadi dokumen, apa nombor dokumennya? W1730. Okey. So berapa jumlah kita berhutang dengan dia? 8160. Itu jumlah. Okey, boleh. Next, dokumen 3, JPB. Maksud dia kita kena buka apa? Jurnal pulangan apa? Belian. Tarikhnya sama. Tahun 2020. Oktober 7. Kan? Apa nama dia? Nama selain nama kedai kita. Pembekal. Haram dalam sebarang jurnal ada nama kita. Tak boleh. Tidak boleh sama sekali. Okey? Rozana. Lepas tu dokumennya adalah NK1440. Berapa jumlah pulangan barang yang kita beli yang dah kita pulangkan? Iaitu 720. Boleh? Itu dia. Dokumen keempat, JB lagi. Nampak tak? JB lagi. Oh, mana pergi yang... Ya Allah, ya Tuhan. Tanpa sedar. Tanpa saya sedar. Okey. So, kat sini kena tulis balik. Dah. Okey, 2020. Okey. Oktober 7. Okey, Oktober 7. Lepas tu, kena tulis nama pembekal Rozana. Dokumennya ialah NK1440. Jumlahnya 720. Itu cerita dia. Okay. Next, dokumen yang keempat, JB kita tulis kan. Senang ni. Kena tulis benda ni dulu. JB. Senang kita nak rujuk jurnal mana. Okay. Jurnal. Okay. So, tarikhnya berapa? 12.
Tarikhnya 12. So, kita tulis 12. Tarikh dia 12. Okay, namanya apa? Siapa nama dia? Tengok. Nama selain nama kedai kita. Syarikat. Dah tadi ada dah. Ya, dia beli 2 kali. Tak apa lah. Catat je lah. Syarikat Perabot Northern. Tak apa. Tak ada masalah. Okay. Next. Berapa nombor tu? W1733. Berapa jumlah yang perlu kita bayar ke dia pula untuk kali kedua kita beli? 10,920. Okay, habis. Step-stepnya. Yang pasti kena tahu nama kedai kita. Yang kedua kena tahu invoice untuk apa. Kalau kita terima nota kredit untuk apa. Okay. So, bila nak tutup ini, tutup habis kan? Tutup dia, kena akhir bulan Oktober. Akhir bulan Oktober. Berapa bulan Oktober? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. 31. Jangan main-main ni Jika awak tulis 30, maka akan dipotong. Maka akan dipotong. Okay. So, bila dari jena belian, kita akan tutup jena belian ni dengan akaun apa? Akaun belian. Sebab dia dari jena belian. Dia dari jena belian. Akaun belian. Kita kena tutup dia. Okay. Jumlahkan. Akaun belian, lupa. Okay, salah. Okay, akaun belian belakang dia ni kena tulis DB. Apa maksud? Debit. Balik pada ableh. Ableh. Okay, ableh. Belian adalah belanja. Belanja sama-sama debit. Wajib tulis. Okay. Kalau beli yang bawah ni debit, hak atas ni sebaliknya lah. Kredit. Hak ni pun kredit. Ini adalah clue untuk post ke ledger nanti. Kredit. Hak ni pun tulis kredit. Dia pasangan catatan bergu. Kalau hak ni debit, atas dia mesti kredit. So, kita total. Berapa total dia? Berapa total? Capur. Guna kalkulator lah. Buka kalkulator. Berapa total? RM6,880 campur RM8,160 campur RM10,920. RM25,960. Okay, itu cerita. Habis jena belian. Penuh lah markah. Akan dapat 4 markah kat sini. Okay, pulangan belian ada je. Tak apa, sama juga. Dia akan ditutup pada akhir bulan Oktober 31. Akaun apa? Dia dari jena apa ni? Jena pulangan belian. So, akaun dia adalah akaun pulangan. Akaun pulangan belian. Okay. Akaun pulangan belian. Okay, belian debit. Pulangan dia sebaliknya. Kredit. Boleh? Okay. Bila pulangan belian kredit, yang dalam dia ni akan jadi pandai. Debit. Dia catatan bergu. Dalam kelompok ini. So, jumlahnya sama. 720. Habis. Dapatlah 2 markah. So, boleh terima? Boleh terima? Inilah cara nak buat jena khas. Akaun pulangan belian. Belakang dia kena tulis apa? Kredit. Sebab apa kredit? Dia berlawanan dengan akaun belian.
Dia berlawanan dengan akaun belian. So, akaun pulangan belian dia lawan dengan berian ke atas tu. So, dia sama-sama kredit. Dia sama-sama kredit. Oh, apa hilang habis pula kat atas tu. Aduh, hai. Sama-sama kredit. Okay. Bila kredit atas ni, dalam ni, atas ni akan jadi debit. Jumlah dia 720. So, itu sahaja untuk penerangan untuk jena belian dan jena pulangan belian. Jena khas lah. Okay. Thank you.